Yang datang adalah kuda dan camel. Wallahu a'lam. Yang ni unicorn. Unicorn. Ada horn. Horn. Yalah master. Ataupun camel yang monster. Yang kecil kita dapat lah. Ataupun yang ni yang monster. Alhamdulillah, rasa Kita dapat cari di mana. bersyukur dapat sampai ke Mana sejuk? kawasan ini dan menyaksikan sendiri, lihat sendiri. Dalam surah Al-Buruj. Okey Ustaz, baca surah Al-Buruj Ustaz. Peristiwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض Wallahu ala kulli syai'in syahid. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di kawasan tempat Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Okay. Jom ikut kami, kita nak tengok kawasan ini. Mula kita tunjuk tawakalna, masuk dalam pejabat ni dulu, register tawakalna. Malaysia. Malaysia. Macam Malaysia. Jazakallah. Ni raja. Okey, insya-Allah ni kisah Al-Ukhdud. Ini raja Himyar. Himyar. Raja yang zalim ni. Okay, some historical accounts mention that the last king of Himyar, known as Dhu Nawas, nama dia Dhu Nawas, had ruled and embraced Judaism. He revenged on the residents of Najran who believed in Isa, son of Maryam, and he killed more than 20,000. Masya Allah, la khawla wa la quwwata illa billah. This story is mentioned in Surah Al-Buruj of the Holy Quran. Jadi kisah Ashabul Ukhdud dalam Surah Al-Buruj. Okay, insyaAllah inilah dia. Oleh hadis Rasulullah SAW lah. Dan juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kisah ni panjang sebenarnya. Asalnya seorang pemuda yang pergi menuntut dengan ahli sihir kepada raja ni. Raja Dhu Nawas ni Okey, jom. Okey, sekarang jom ikut kami, kita jalan di kawasan Ashabul Ukhdud. Dia sebab ahli sihir ni dah tua. Dia minta kepada raja ni, Dhu Nawas ni, supaya cari pengganti dia. Orang muda. Jadi dia carilah dapat seorang pemuda. Jadi pemuda ni dalam perjalanan pergi ke menuntut kepada nak belajar pada ahli sihir ni, dia akan bertemu seorang lagi rumah, seorang ahli rahib
Kristian, agama Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam perjalanan tu dia pun pergi menuntut juga ilmu dengan rahib ni. Lepas tu pada satu hari tu dia bimbang, takut sebab dia selalu terlewat sampai di rumah ahli sihir ni. Jadi ahli rahib ni kata bagi tahu kat dia, macam mana Mas Hebah? Teruskan. Telling lie lah. Ada sana. Telling lie. Telling lie. Kenapa dia lambat sampai ke rumah raja? Dia dah beritahu pasal dia. Ahli sihir ni. Ahli sihir. Sahabat kata dia ada ni lah, lebih kurang ada kerja di rumah tu dia terlambat. Tapi akhirnya terbongkar lah. Cerita dia panjang lah sehingga nak dipendekkan cerita. Satu hari dia ubat seorang pemimpin besar kepada raja ni, seorang buta dan lega. Ahli pemuda ni kan. Jadi dia bagi tahu yang melegakan itu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jauh lagi sambil-sambil kita jalan je. Jadi sahabat-sahabat, kami sekarang ni berjalan di kawasan Ashabul Ukhdud. Kejadian peristiwa itulah Ashabul Ukhdud tu. Tengok kawasan dia, saya tunjuk luas. Okey, luas. 20,000 Allah. Raja tu telah membunuh 20,000 orang. Yang mana yang mengakui ketauhidan Allah lah kan. Okey, lagi ceritanya? Lepas tu Orang tahu lah. Siapa tahu? Orang King tu pun macam apa? Kill dia. Nak kill lah ni. Sebab dia kata dia the only God. Sebab tak ada orang lagi yang God. Jadi dia pun buat rencana lah dengan ahli sihir ni nak bunuh pemuda ni lah. Bawa naik ke gunung. Pemuda yang beriman lah kan. Dia pun nak try push. Lepas Tapi tu the mountain tu apa? macam gempar lah, menyebabkan tentera-tentera dia mati supaya dia pun nak nampak nak pembunuhan tu berlaku secara nature kan. Atas nasihat ahli sihir ni lah kan. Macam tu Syibah. Lepas tu tiba-tiba dia balik ke istana pemuda tu. Terkejut raja ni macam mana kan. Jadi dia kata yang menyelamat dia tu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi raja ni murka sekali lagi. Dia pun berpakat kan Mas Hebah dengan ahli sihir ni. Lepas tu bawa pergi ke laut kan. laut. Bawa tentera dia bawa pergi ke laut nak ni. Lepas tu apa tu boat tu crash. Semua orang mati except lelaki tu. Masya-Allah. Kan lagi swim. Lepas tu dia balik ke istana pula kan. Masya-Allah. Jadi akhirnya terdedah lah. Pemuda tu pun tahu memang raja ni memang nak bunuh dia. Sebab atas ketauhidan kepada dia Allah Subhanahu Taala. Dia dah beritahu dia kata mengikut ajaran apa Nabi Isa alaihissalam lah. Jadi dia kata kalau nak bunuh aku nak semua orang tengok kumpul dia. Semua orang. Okey. Kumpul semua orang dengan membaca sambil nak panah dia baca apa? Cuba. Doa. Doa bismillah. Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia suruh baca doa tu. Baca bismillah apa? Tuhan Al-Ghulam. Tuhan pemuda ini. Okey. Jadi bila dia kumpul semua orang penduduk di sini, dia bunuh, akhirnya terbunuhlah. Inilah dia, kejadian tu berlaku di kawasan ini. Di sini. Jadi apabila dia buat declaration yang macam tu, dia terkejut. Ramai orang yang beriman dengan agama Nabi Isa. Selepas dengar dia suruh baca bismillah tu. Okey. Jadi seolah-olah macam rakyat merontak lah. Memang declare. Jadi dia buat keputusan setiap rakyat dia. Dia nak confession daripada rakyat dia, maka dia buat ni. Siapa yang mengaku kata beriman kepada dia sebagai Tuhan, lepaslah. Raja tu sebagai Tuhan. Du Nawas tu. Siapa yang tak beriman dengan dia dan mengaku
beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa syariat Nabi Isa alaihissalam, dia akan humban. Dia akan bunuh. Itulah yang ditulis tadi, 20,000 orang dia bunuh. Sampailah satu ketika Yang mak seorang dan ibu dengan dengan anak. seorang bayi. Iaitu dalam satu hadis Sallallahu Alaihi Wasallam cerita Sallallahu Alaihi Wasallam. ada 3 bayi yang boleh bercakap. Masya-Allah. Satu Nabi Isa alaihissalam semasa bayi. Okey. Yang kedua kisah ini. Yang kisah ketiga Ashabul Uhdud. Juraij, bayi yang Juraij tu, cerita Juraij. Yang tu ada yang kata 3, ada yang ada hadis yang 4. Itu tak apalah. Jadi kita balik kepada kisah ni. Jadi Lepas tu mak tu pun tak mahu pergi. mak tu simpatilah macam mana apa dia kata anakku nak menanggung penderitaan itu. Lepas tu anak tu, baby tu kata apa? Dia takut sebab you are the right place. Oh, Masya-Allah, baby tu cakap Yes. jangan takut ibuku, you are in the right place. In the right place. You doing the right thing. You are doing a right thing. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ibu dia, anak dia bercakap kepada Ibu dia. bayi ni bercakap kepada ibu dia supaya teruskan keimanan itu, istiqamah. Istiqamah. Mereka pun Humbankan ke dalam lubang ni. mana lubang tu? Okay, kita tengok. Kita tengok kat sini yang peristiwa tu yang Raja Dhu Nawas tu menghumbankan rakyat dia yang mana declare keimanan pada Allah SWT. Allahu Akbar, subhanallah, luas kawasan ni. Sangat luas. Inilah dia. Okey, saya tunjuk lagi ni antara kawasannya. Maksudnya mungkin dah ada Sini. pemulihan ni. Mungkinlah dia telah baik pulih. Tapi kita cuba tengok. Kita cuba cari. Masih ada lagi tak parit yang berapi kan bang? Di dalam tu dia Dalam parit tu diletak api dan dihumbankan rakyatnya yang mana tidak mengaku bahawa dia, raja itu, sebagai Tuhan. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Begitu kuat iman lah ya, yang mana yang sanggup dihumbankan. Dah. yang zalim, yang mengaku dia Tuhan, Okey. yang menjadikan bomo ahli sihir sebagai penasihat agama mereka. Untuk bomo ni bahaya. Okey, kalau kat sini kita nampak di batu ni ada dituliskan kisah cerita. Ceritanya. Jom kita tengok. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ini dalam bahasa Arab. Okey. Heritage Commission. Ini dalam English. Okey, the fort tu. Cuba baca Sibah. Tak reti. The archaeological site of Al-Uhdud is one of the most famous sites in the region, a site on which the ancient Najran was established. The site is located on the south bank of Wadi Najran. The site surrounded by an enclosure wall in 235 meter long. Jadi dia punya wall tu adalah sepanjang 235 meter and 200 meter wide. Lebarnya 200 meter. The foundation of the buildings built of carefully carved stones with a height of 2 until 4 meter ketinggiannya. The fort represents the main period of the settlement in Al-Uhdud, probably from 600 years, 600 tahun dahulu, and continued until the end of the 3rd century. The site contains wall, some adorned with drawing and musnad inscription. The site is considered to be a typical example of the architectural design of a city in the southern Arabian Peninsula. Outside the enclosure wall are scattered mounds of ruins and debris incorporated foundation built of stone and mud bricks covered with pieces of pottery. So it represents the second period of a civilization in the southern Arabian along with the Islamic period. Masya Allah. Ini cerita tentang ni kan? Tentang kawasan ini. Keluasan, ketinggian. Sekejap kita tengok. Yang ni apa? Ni ditulis Sibah. Yang ni apa Ifan? Al-Katabat War-Rusum. Apa lagi ni? Okey, kat sini berkenaan dengan main corridor. Ni dalam bahasa Arab. Ni dalam English. Okey. Dia kata fort tu divide into 2 parts, 2 bahagian. Kita tengok jom kita carilah tengok.
Kat mana yang peristiwa tu, parit tu? Korek parit. Parit tu dia letak siapa yang tak beriman tu kena pada dia sebagai tak mengaku king tu sebagai raja, sebagai Tuhan, dicampakkan ke dalam parit yang ada api tu. Tapi yang ada baby cakap tu. Kemudian kat sini adalah peristiwa baby boleh cakap. Peristiwa ulam. Ulam tu before. Ulam tu kan? Tadi kita cerita. Apa sih, Bang? Mungkin yang ni kot bang, parit-parit dia kambus tu. Wallahu a'lam, kita tak tahu sebab tak ada tulis guide. Kita nampak sepanjang ni macam ni kan. Mungkin lah, wallahu a'lam. Adakah ini parit-parit tu tapi dia dah kambus ke kan? Peristiwa di mana dicampakkan mereka yang beriman pada Allah SWT dan tidak beriman kepada Raja Bu Nawas. Jadi demikianlah sahabat-sahabat kisah Ashabul Ukhdud tadi yang diceritakan oleh Mr. Habi dan juga Sibah. Jadi sahabat-sahabat, kami terus lagi meneroka ke kawasan Ashabul Ukhdud ini yang mempunyai keluasan 235 kali 200 meter persegi. Masya Allah, tabarakallah. Kawasan yang sangat luas, dipenuhi dengan batu-batu ya, susunan batu-batu begini. Luas kawasannya. Ya. Cuma kami masuk ni tak ada tourist guide. Kita baca sendiri, ada sedikit bacaan kat situ. Sebelum datang pun kita dah baca. Cuma kami mencari parit tu kat mana, kita tak tahu. Cuma saya menganggarkan yang itulah kot. Yang di sini dia ada sepanjang ni macam parit tu, tapi dia dah letak tanah ditutup. Ditutup. Kemungkinan lah ini. Tu satu grup orang Saudi lah yang datang ziarah di sini. Rasulullah kata kalau kita datang ke kawasan ini, kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam.
Kena pakai arkeologi lah. Okay, diorang pun dari Mekah sebenarnya. Dari Mekah. Kita tanya kat mana parit tu, dia pun tak tahulah. Dia kata mungkin kat bawah sana kan dah ditimbus. Wallahualam, mungkinlah juga. Ya. Adalah bambu burung. Tak ada translator. Translator. Translate, Kena cari tourist guide seorang. Cuba translate tu. Apa dia tulis? Tak tahu. Macam mana? Sambungan lagi. Ada lagi. Ada satu pendapat, ada satu cerita katanya asalnya yang ini tak ada dalam hadis. Tapi cerita-cerita katanya ada satu cerita kata pemuda tu berubat menteri kepada raja yang dalil ni. Okey. Ada cerita yang kedua mengatakan ada monster singa ke apa masuk kampung ni. Masuk. Lepas tu dia ambil rock, lepas tu dia kata bismillah, lepas tu mati. Masya Allah. Dengan keyakinan dia kepada agama Nabi Isa AS tu yang diajar oleh rahib tu, dia ni. Yang mana satu betul, tukang sihir ke? Yang rahib yang betul ataupun tukang sihir. Ternyata yang rahib lah yang betul, bukan tukang sihir. Yang magic tu tak Jadi berhati-hati dengan sihir-sihir. Jadi pemuda ni jadi terkenal lah dengan peristiwa tu katanya. Menyebabkan ramai orang beriman lah. Masya Allah. Hebat pemuda ni ya. Tahu tak nama pemuda tu siapa? Tak tahu nah, tak diceritakan lah nama pemuda tu. Tapi yang kita heran, it's a mystery si bah kata. Batu ni ke mana? Okey, suami saya masih kehairanan macam mana batu ni dipotong zaman dahulu. Macam buat piramid tu lah. Nanti piramid lagi dahsyat lah zaman sebelum Nabi Musa tu. Siap batu lagi potong itulah. Yang ni taklah berapa elok sangat. Satu keta batu memang apa teknologi mereka guna ni. InsyaAllah, tabarakallah, hebat mereka. Ashabul Uhdud. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Wow. Peristiwa Al-Uhdud dirakamkan di sini, ada diceritakan di papan tanda ini. He's from Najran. He's the one helping. He's from Najran. So he know the story of this. Okay. Syukran. He understands you, buddy. Oh ya. Dia tempat ni baru. Orang tahu dah. Dari dulu. Ini terawal yang di hadapan kami adalah seorang lecturer. Dia arkeologis. Dr. Abdullah Sehati, PhD arkeologis. Mesti lebih menarik lah, dia datang untuk mengkaji, tapi kami dah nak balik. Jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat, kami dapat explore kawasan kisah Ashabul Uhdud ini lebih kurang 1 jam dan lebih lah. Alhamdulillah. Ni dia kawasannya, kita terpaksa melalui tawaf lah, pusing. Kawasan ni sekarang memang berpagar dan dijaga oleh kerajaan Arab Saudi. Banyak ibrah yang dapat kita perolehi daripada kisah Ashabul Uhdud ini. Masya Allah, tabarakallah, bagaimana kuatnya iman seorang pemuda ya, walaupun menghadapi ujian yang sangat berat,
dan penduduk di situ pada masa itu menghadapi satu ujian yang berat daripada raja yang zalim. Namun masya-Allah, iman mereka sangat teguh. Sekian saja dari kami di Al-Ukhdud Archaeological Site Najran, Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.